Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ibu bapa dan penjaga murid tahun 1 SK Sri Langat. Saya selaku wakil pentadbir sekolah ini ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kerana tuan-puan sudi mendaftar anak tuan-puan di sekolah ini. Oleh kerana kekangan COVID-19, kita tidak dapat menjalankan pertemuan bersemuka seperti biasa di mana pihak sekolah memberi taklimat kepada ibu bapa. Oleh yang demikian, saya akan berkongsi dengan tuan-puan serta penjaga apa perkara-perkara yang perlu kita ambil tindakan supaya anak kita dapat bersekolah dengan tenang. Taklimat tahun 1 2021. Berikut adalah perkara-perkara yang akan saya bentangkan dan untuk pengetahuan tuan-puan dan penjaga. Ini adalah barisan pentadbir. Cik Roslan bin Lebai Yaakob, Guru Besar SK Sri Langat. Puan Nur Aini binti Sulaiman, saya sendiri, penolong kanan pentadbiran. Cik Siddiq bin Wagimin, penolong kanan hal ehwal murid. Encik Yusni bin Yunus, penolong kanan ko-kurikulum. Puan Aziza binti Abdul Rahman, penolong kanan pendidikan khas. Berikut adalah senarai kelas, guru kelas dan guru damping. 1 Yutarik diketuai oleh Cikgu Nolela, guru damping Puan Sagundala Dewi. 1 Zuhal, Puan Junaini binti Ahmad, guru damping Puan Nur Atika binti Muhammad Ros. 1 Mustari, Puan Nurehan binti Yaakob, guru damping Puan Sarina binti Muhammad Uthman. 1 Marikh, Puan Aida Widya binti Muhammad Yusof, guru damping Puan Hajah Siti Rogayah binti Kumut. 1 Zurah, Puan Dahlia binti Dali, guru damping Encik Muhammad Hafizul bin Syari. Waktu persekolahan. Hari Isnin, kita masuk pada pukul 7.30 dan pulang pada 12.50 tengah hari. Manakala murid yang bukan beragama Islam akan pulang pada pukul 11.50 kerana tidak mengikuti mata pelajaran tasmid. Hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, semua murid tahun 1 masuk pada 7.30 pagi dan akan pulang pada 12.20 tengah hari. Pada hari Jumaat, murid akan masuk pada pukul 7.30 pagi dan pulang pada 11.50 pagi. Waktu rehat. Murid akan makan di kelas sendiri. Murid bawa bekal sendiri. Murid bawa sudu dan air minuman sendiri. Manakala murid yang menghadapi masalah untuk membawa bekal, penjaga atau ibu bapa bolehlah menempah makanan dengan guru kelas. Pintu masuk. Pintu masuk ada 3, iaitu pintu masuk utama yang terletak di bahagian hadapan sekali. Pintu masuk pagar 2 berhampiran prasekolah Sunflower di belakang. Pintu pagar 3 berhampiran dengan gelanggang badminton, iaitu di sisi. Pintunya kecil saja, perempuan. Berikut saya sertakan pelan SK Sri Langat. Dan di situ juga saya telah tandakan pintu-pintu pagar, kecuali pintu pagar masuk utama saya tidak warnakan sebab dah tertera di situ. Manakala bangunan untuk kelas tahun 1 berada di blok Rose yang saya tandakan kelas tahun 1 dengan petak warna merah dan kedudukan kelasnya di tingkat atas. Kelas yang pertama di bangunan atas, 1 Marikh, yang kedua 1 Utarik dikenali dengan U, 1 U, 1 Zurah, 1 Zuh dan 1 Mustarik. Dan di bawah sekali kita tempatkan
1 Z, 1 Zuhal. Pakaian murid. Murid lelaki, baju kemeja lengan pendek berwarna putih, seluar panjang berwarna biru gelap, kasut putih, perlulah berstokin putih. Kalau murid memakai kasut hitam, berstokin hitam. Manakala untuk murid perempuan, baju kurung berwarna putih, kain berwarna biru gelap, atau kalau murid itu memilih untuk memakai uniform seperti yang tertera di gambar, ya, baju putih, lengan pendek dan uniformnya berwarna biru gelap. Tudung berwarna putih, kasut putih berstokin putih, kasut hitam berstokin hitam. Dan di sini saya tunjukkan lagi sekali, ya tuan-puan, supaya lebih memahami kehendak-kehendak yang perlu puan-puan ikuti. Pakaian untuk pendidikan jasmani ataupun PJ. Pakaian ini boleh dibeli di kedai buku sekolah, iaitu t-shirt yang berwarna hijau dan seluar track yang berwarna biru, seperti yang tertera di gambar, ya tuan-tuan. Panduan menjahit lencana dan tanda nama murid. Lencana sekolah hendaklah dijahit di atas tanda nama. Tanda nama dijahit dan berada di bawah lencana. Di bahagian poket hendaklah dibiarkan kosong tanpa sebarang tampalan, jahitan lencana atau tanda nama. Kehadiran. Kehadiran adalah wajib. Jika anak tuan-puan tidak hadir, ibu bapa hendak atau penjaga perlulah memberi surat ketidakhadiran atau surat sakit kepada guru kelas. Seandainya puan-puan menghadapi masalah untuk mencari guru kelas, berilah surat itu di pejabat. Surat amaran akan diberi kepada murid yang tidak hadir 3 hari berturut-turut. Tanpa ada makluman apa-apa, pihak sekolah akan berikan surat amaran, dan 10 hari berselang amaran akan diberi 3 kali, ya tuan-puan. Okey, di sekolah ini kita ada program Dual Language Program yang dikenali dengan DLP. Menurut surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 tahun 2018, operasi yang dinyatakan di bawah hanya untuk pelaksanaan DLP sahaja, ya tuan-puan. Sekolah yang melaksanakan DLP ni perlu mendapat kelulusan di mana PDPC-nya dijalankan dalam bahasa Inggeris untuk satu kelas sahaja, ya, iaitu sains dan matematik. Kita akan jalankan dalam bahasa Inggeris. Kelas yang melaksanakan DLP, kelas yang melaksanakan PDPC dalam bahasa Inggeris bagi mata pelajaran sains dan matematik yang telah ditetapkan oleh KPM. Guru yang mengajar kelas yang melaksanakan DLP, mengajar kelas itu bagi mata pelajaran itu akan menggunakan bahasa Inggeris seperti yang ditetapkan oleh KPM. Murid yang mengikuti kelas yang melaksanakan DLP, murid ini akan belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Suka saya menyarankan kepada ibu bapa yang ingin anaknya menyertai kelas ini, hendaklah memastikan anaknya menguasai pelajaran Inggeris, di mana anaknya boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dengan baik dan boleh menulis juga dalam bahasa Inggeris. Sebab kalau dia hanya boleh bertutur tapi tak boleh menulis, akan mendatangkan masalah kepada murid itu. Kesian dia. Dan murid itu juga perlu menguasai bahasa Melayu. Dia mesti tahu membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. Seandainya hanya tahu bahasa Inggeris tapi tak menguasai bahasa Melayu pun akan masalah, kerana 2 subjek
Matematik dan sains boleh dikuasai, manakala subjek lain pencapaian murid itu akan rendah. Okey, untuk ibu bapa yang hendak anaknya menyertai kelas DLP, sekolah ada menyediakan borang. Ya. Kita perlu parents ataupun ibu bapa yang berminat untuk anaknya mengikuti kelas ni, mengambil borang ni di pejabat, memohon pendapatan murid menggunakan borang permohonan permintaan murid yang diedarkan oleh sekolah. Tapi memandangkan PKP, kita tak edarkan. Jadi tuan-puan yang berminat sila ambil di pejabat. Saya boleh beri 35 orang sahaja kerana buku teks kita ada 35 sahaja. Setelah permohonan dilulus dan pihak sekolah akan beri surat akuan terima dan kebenaran untuk ibu bapa yang untuk menyertai kelas itu. Sekiranya permohonan tidak diluluskan, ibu bapa boleh mengemukakan rayuan secara bertulis dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh surat pemakluman diterima. Sekarang kita mengadakan pentaksiran bilik darjah yang dikenali dengan PBD. Dan kerana kita tidak ada lagi peperiksaan seperti yang selalunya kita buat itu. Pentaksiran bilik darjah atau PBD merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapat maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan summatif. Oleh yang demikian, sebab itu saya tekankan kehadiran adalah wajib. Seandainya murid tidak hadir, bagaimanakah kami akan menilai murid itu? Walaupun boleh dinilai dengan pembelajaran secara online, tetapi boleh percaya untuk yang secara bersemuka lebih efisien lah. Okey, PBD mula diperkenalkan pada tahun 2016. Okey, PBD ialah pentaksiran yang berlaku secara berterusan seperti yang saya telah katakan tadi. PBD bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan antara seorang murid dengan murid yang lain, tetapi untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran di samping membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Jadi tuan-puan janganlah membandingkan tahap penguasaan anak tuan-puan dengan kawan dia, sebab setiap murid berbeza kebolehan dan tahap kemajuan mereka. Apakah mata pelajaran yang terlibat dengan PBD? Semua mata pelajaran terlibat, ya. Mata pelajaran KSSR. Pelaksanaan konsep PBD berlaku secara berterusan dari tahun 1 hingga tahun 6 di sekolah rendah. Mengapa PBD ini saya katakan penting, tuan-puan? PBD dapat membantu guru dalam mengesan perkembangan murid secara keseluruhan, mengenal pasti dan mengubah kelemahan murid itu akan diubah oleh guru. Yang lemah akan diberi kekuatan untuk pembelajaran yang lebih berkesan, mengetahui keberkesanan pengajaran. Adakah hari ini apa yang diajar oleh cikgu tu berkesan atau tidak? Seandainya tak berkesan, cikgu tu akan ubah teknik dia. Merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran, mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Jadi cikgu tak akan tunggu lagi. Seandainya dia tahu murid ini tak boleh membaca, cikgu akan terus berfikir macam mana nak mengatasi murid yang tak boleh membaca. Dan tuan-puan perlulah beri sokongan kepada guru untuk meningkatkan tahap perkembangan anak tuan-puan di sekolah ini. Bagaimana PBD dilaksanakan? Seperti yang saya telah terangkan tadi, ia sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jadi kehadiran tu sangat-sangat penting. Ya. PBD juga dilaksanakan melalui kaedah seperti pemerhatian, penulisan, lisan, kerja projek, kuis, pembentangan dan lain-lain aktiviti pembelajaran
berdasarkan standard prestasi dan pertimbangan profesional guru. Jadi bila guru tu beri kerja kepada anak-anak, pastikan anak-anak siap kerja tu. Kalau cikgu bagi kuis online tu, jawab. Seandainya murid tu tak jawab, macam mana cikgu nak nilai? Sebab tu hanya cikgu bagi menguasai saja sebab kekangan. Walaupun lambat tapi buat juga. Okey, bagaimana PBD ni kita melaporkan tahap penguasaan murid dalam PBD? Dilaporkan menggunakan template pelaporan dalam fail Excel yang digunakan secara luar talian. Laporan ini digunakan oleh sekolah dan dicetak kepada ibu bapa, di mana kita adakan hari temu mesra dengan ibu bapa sebanyak 2 kali. Berikut adalah ciri-ciri utama PBD. Okey, tuan-puan boleh rujuklah yang macam mana ciri-ciri PBD yang tertera di slide ini ya. Okey, penyataan tahap penguasaan. Sekarang kita menggunakan tahap penguasaan ataupun singkatannya TP. Bila puan-puan tengok TP1. TP1 tu murid tu hanya tahu saja. TP2 tahu dan faham. TP3 tahu, faham dan boleh buat. Dan sekarang kita berusaha untuk anak kita dapat TP yang sekurang-kurangnya TP3. Kalau murid tu boleh bergerak ke TP penguasaan lebih tinggi, cikgu akan berikan. Jadi tuan-puan jangan risau. Kalau anak tu aktif dan dia boleh, dia tahu, faham dan boleh buat dengan beradab, dia akan. Kadang-kadang kita tengok murid ni, dia pandai baca, dia pandai menulis, tapi bila adabnya kurang dengan guru, jadi cikgu tak akan bagi dia TP4. Cikgu akan bagi dia tu. Sebab kita nak melahirkan modal insan yang cerdik dan beradab. Untuk dapat TP5, murid tu mesti tahu, faham, boleh buat dengan beradab terpuji. Erti kata lain, untuk dapat TP5, murid perlu latihan tu perlu dibuat sendiri. Dia boleh memberi pendapat bila ditanya, bukan dia pasif diam sahaja. Dan dia boleh menggerakkan kumpulan dia untuk melaksanakan sesuatu projek kalau cikgu tu beri. Untuk TP6, tahap penguasaan yang ke-6, murid itu tahu, faham, boleh buat dengan sendiri dan beradab mentali. Artinya murid itu adabnya ada. Cara dia menyelesaikan tu sangat-sangatlah memuaskan dan perfect dari setiap segi. Maka guru dengan itu boleh memberi tahap penguasaan 6. Okey. Tuan-puan telah membeli fail berwarna orange dan biru. Jadi tuan-puan tulis saja nama di itu dan tanpa gambar di bahagian yang saya terakan. Okey, seperti contoh ni saya dah tampalkan gambar, tulis nama, dan untuk fail biru tampal gambar, tulis nama, nombor kad penalan atau nombor sijil beranak, tuan-puan tulis ya. Tahun, yang tahun dengan kelas tu tak apalah, tuan-puan tak tulis, guru boleh tulis. Okey, untuk fail orange ni, rekod peribadi murid, bahagian dalam perlu diisi dengan lengkap. Dia ada nombor 1 hingga 29. Jadi saya harap tuan-puan isilah dengan lengkap ya. Sebab rekod ni perlu untuk sekolah ya. SKSL mempunyai iktizam yang tinggi untuk melahirkan ABC, iaitu anak baik lagi cerdik. Kerana kita buat yang terbaik, ingat sampai bila-bila, kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian, terima kasih. Seandainya puan-puan ada apa masalah,
sila datang ke pejabat menghubungi saya atau guru besar.